Selamat sejahtera kepada Encik Alif dan semua penonton video ini. Nama saya Satish Rana dari Diploma Kesihatan Haiwan dan Penternakan. Hari ini saya ingin membentangkan tentang keistimewaan dan keunikan kumpulan etnik India. Kaum India atau India Malaysia ialah warga negara Malaysia yang berketurunan India atau Asia Selatan. Hari ini, mereka membentuk kumpulan ketiga terbesar di Malaysia selepas Melayu dan Cina. Kebanyakannya adalah keturunan mereka yang berhijrah dari India semasa era British Malaya dari awal abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Majoriti orang India Malaysia adalah etnik Tamil. Kumpulan yang lebih kecil termasuk Malayalis, Telugus, Sikh dan lain-lain. Orang India Malaysia membentuk komuniti India luar negara kelima terbesar di dunia. Di Malaysia, mereka mewakili kumpulan ketiga terbesar membentuk 6.8% daripada penduduk Malaysia selepas etnik Melayu dan Cina. Mereka biasanya hanya dirujuk sebagai India di Malaysia, orang India dalam bahasa Melayu dan Hindu-Ren dalam bahasa Cina. Ini merupakan contoh-contoh keistimewaan dan keunikan masyarakat India. Jadi marilah kita tengok sedikit sejarah masyarakat India di Malaysia. Pada abad ke-11, Raja Chola Rajendra Chola yang pertama menghantar ekspedisi ke Kedaram yang kini dikenali sebagai Kedah pada abad ke-11 untuk menakluki negara itu bagi pihak salah seorang pemerintahnya yang meminta perlindungannya dan untuk meletakkannya di atas takhta. Pada abad ke-15, pengambilan British ke atas Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Negeri-negeri Selat dari 1786 hingga 1824 memulakan aliran masuk buruh India yang stabil. Ini terdiri daripada peniaga, polis, buruh ladang dan askar penjajah. Abad ke-20, penubuhan ladang-ladang dan keperluan buruh murah membawa kepada kemasukan migran India yang bekerja di bawah sistem Indian Kanggani. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, beberapa orang selepas sistem Kanggani berakhir pada awal abad ke-20 juga membayar laluan mereka sendiri ke tanah Melayu. Masyarakat India berjuang bersama kaum Cina dan kaum Melayu untuk kemerdekaan tanah Melayu. Tokoh pejuang terkenal merangkumi Tun Biti Samantan, S.K. Chetur, John T.B., E.C. Duraisingam dan lain-lain. Melalui perjuangan tokoh-tokoh sebegini, tanah Melayu berjaya dapat kemerdekaan daripada pihak British. Pada zaman sekarang, kaum India Malaysia menyumbang kira-kira 7% daripada jumlah penduduk Malaysia, lebih kurang 2 juta dan 9% di Singapura, iaitu 450,000. Kaum India dapat dilihat bekerja dalam industri pembinaan dan kejuruteraan, restoran, sektor IT, pengajaran dan kewangan dengan ramai yang menetap di Singapura di mana mereka menyumbang hampir 1/4 daripada penduduk Singapura. Tokoh-tokoh pejuang merangkumi Tun Biti Samantan, John T.B. dan E.C. Duraisingam. Jadi, marilah kita tengok pakaian-pakaian tradisional kaum India. Pertamanya ialah dhoti. Dhoti merupakan pakaian tradisional untuk lelaki kaum India. Dhoti diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Terdapat juga dhoti yang berwarna kuning pudar atau kuning susu. Kain ini dililit di bahagian pinggang dan diikat pada celah paha dan kemudian disangkutkan pada bahu. Kain tersebut dihiasi dengan manik-manik kecil supaya kelihatan menarik. Biasanya, dhoti dapat dilihat pada hari perkahwinan, musim perayaan dan di tempat ibadat. Sari. Sari merupakan pakaian tradisional perempuan kaum India. Sari terdiri daripada sebidang kain yang berukuran 5 hingga 6 ela panjang dan dipadankan dengan kain dalam yang berwarna seakan-akan kain sari tersebut. Coli yang berwarna sama atau setenang dengan kain sari ini dililit pada badan dan bahagian hujungnya yang bersulam diletak di atas bahu kiri. Salwar kamis. Pakaian salwar kamis juga dikenali sebagai Punjabi. Punjabi amat popular di utara India dan biasa dipakai oleh perempuan kaum India di Malaysia. Punjabi terdiri daripada blaus panjang yang dipadankan dengan seluar panjang yang longgar dan tudung kepala yang sesuai warnanya. Sekarang marilah kita tengok adat perkahwinan kaum India. Adat yang amat penting dalam perkahwinan kaum India ialah adat berisik. Beberapa aspek perlu diberi perhatian seperti faktor etnik, sub-etnik, kasta dan agama. Selain itu, faktor-faktor lain seperti status ekonomi dan status sosial merangkumi aspek seperti umur, tahap pendidikan, jenis pekerjaan, etika dan moral, rupa paras dan latar belakang keluarga juga turut diambil kira. Aspek sebegini mestilah diambil kira supaya pasangan dapat berhidup selama aman dan damai. Sekarang marilah kita tengok adat kunjungan ke rumah pengantin. Adat ini dilakukan selepas adat berisi dilakukan. Bakal pengantin lelaki akan mengunjungi bakal pengantin perempuan untuk melihat sendiri para supa dan perawakan calon isterinya.
buah tangan seperti kelapa, sirih, pinang, cendana, buah-buahan, bunyi-bunyian, serta serbuk kumpul akan dibawa. Barang-barangan ini dibawa sebagai tanda kedatangan mereka atas niat yang baik dan untuk mengeratkan lain hubungan kekeluargaan. Pihak perempuan akan menerima hantaran tersebut sekiranya bersetuju. Jika tidak, mereka hanya melayani orang yang datang sebagai tetamu dan tidak boleh mengambil barang-barang tersebut. Bakal pengantin perempuan akan memakai sari dan dipertanggungjawabkan menghidang air minuman. Pada masa itu, bakal pengantin lelaki berpeluang melihat pengantin perempuan dengan lebih dekat lagi. Dalam masyarakat India, adat pen party juga bertujuan untuk mengetahui latar belakang bakal pengantin lelaki. Adat pen party dikenali sebagai adat kekunjungan ke rumah pengantin dalam bahasa Tamil. Sekarang, marilah kita tengok adat ikut janji atau dalam bahasa Tamil nichayadaर्थam. Adat nichayadaर्थam dilakukan selepas mendapat persetujuan kedua-dua belah pihak. Wakil lelaki akan datang ke rumah pihak perempuan dalam jumlah bilangan yang ganjil dengan membawa beberapa barangan seperti kelapa, sirih pinang, bunga-bungaan, buah-buahan, cendana dan kumpul untuk diberikan kepada wakil perempuan. Bakal pengantin lelaki seterusnya akan melafazkan ikat janji bagi menyatakan persetujuan untuk mengawini bakal pengantin perempuan. Seterusnya, perkahwinan tersebut akan diumumkan kepada orang ramai. Sebagai tanda ikatan, kedua-dua pengantin akan menukar sirah pinang yang dinamakan tambulam. Sekarang, upacara yang terakhir dan perkahwinan. Dalam upacara kangganam, keluarga pengantin akan menanam sebatang pokok yang lurus dan disapu dengan serbuk kunyit 3 hari sebelum hari perkahwinan dilangsungkan. Pengantin lelaki tidak dibenarkan keluar selama 3 hari sebelum hari perkahwinan. Upacara perkahwinan dilakukan oleh pedanda dengan berdoa supaya pengantin hidup bahagia hingga hari tua. Pedanda akan menabur 9 jenis pijiran setelah selesai acara menyarum cincin. Pengantin lelaki akan mengalungkan tali yang diperbuat daripada benang yang disapu dengan kunyit dan hujungnya diikat dengan seketul kunyit kepada pengantin perempuan hingga aras dada. Kedua mempelai memberi hormat kepada ibu bapa atau mertua dengan menukar dulang berisi buah-buahan dan menyapu debu suci pada dahi pengantin. Merupakan adat perkahwinan dalam kaum India. Sekarang marilah kita tengok organisasi politik kaum India. Organisasi politik kaum India yang amat terkenal ialah Kongres India Malaysia. Kongres India Malaysia MIC dalam bahasa Tamil Malaysia India Congress ialah sebuah parti politik Malaysia. Parti politik ini ditubuhkan pada 1946 oleh John T.V. Ia adalah salah satu ahli pengasas Gabungan Barisan Nasional. Sebelum ini dikenal sebagai Perikatan yang berkuasa sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957 sehingga pilihan raya 2018. Parti itu adalah antara yang pertama memperjuangkan kemerdekaan Malaya dan merupakan satu parti tertua di Malaysia. Penyumbangan MIC terhadap kaum India. Parti MIC yang ditubuhkan pada 1946 turut berjuang untuk kebajikan pekerja-pekerja ladang. TV yang merupakan presiden pertama telah mengutuk tindakan UPAM yang melihat pekerja ladang sebagai hamba dan kuli. Beliau mendesak agar pekerja-pekerja ladang terus berjuang untuk menuntut hak merdeka. Sami Velo menjadi presiden MIC pada 1979 dan berkhidmat sehingga 2010. Di bawah kepimpinannya pada 1984, MIC mengasaskan Maju Institute of Education Development MIED untuk menawarkan peluang pendidikan dan sokongan kewangan kepada pelajar India di Malaysia. Sejak penubuhannya, lebih 10,000 pelajar telah memperoleh pinjaman dan beasiswa berjumlah kira-kira 60 juta dana MIED setakat 2013. Pada tahun 2001, MIC dan MIED melancarkan University Aims dengan matlamat yang dinyatakan untuk membantu kaum India memperoleh latihan profesional. Ini merupakan Tun Sami Velo, bendera MIC dan ibu pejabat MIC. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih kerana menonton video saya ini. Saya harap semua dapat belajar lebih tentang orang India. Jika anda menyukai video saya, tolong tekan butang like dan kongsikan video ini dengan kawan-kawan kamu. Dan jangan lupa untuk subscribe kepada saluran YouTube saya. Itulah daripada saya. Terima kasih dan jumpa lagi.